Ustaz, saya tu berlaku ke diri saya Ustaz. Ya. Ini 20 tahun dulu. Isteri saya dah ada tahu. Saya pergi menikahkan anak buah saya Ustaz. Menikah di antara orang buta dengan orang bisu. Buta dengan bisu. Saya dah uruskan semua. Lepas tu saya nak balik lebih kurang pukul 2:30 pagi. Ya. Daripada rumah nak balik ke Kuala Lumpur, saya naik kereta saya. Bila saya lalu di selekoh jalan di Beranang tu, saya tengok satu ular sebesar batang pinang Ustaz, melintas. Ustaz, saya berhenti, dimkan lampu. Dia itu dah subuh Ustaz, dekat dah malam. Kalau ada kesan lalu ni Ustaz, tentu adalah kesan-kesan air dan sebagainya. Kesan tak ada. Dapat langgar dia? Tak langgar. Saya berhenti, saya tengok, saya berhenti. Saya tak terus. Kata orang tua-tua lah. Kata orang tua-tua, kalau terus ada masalah. Tak ada apa lah. Saya ingat hanya kita ingat Tuhan. Bukan tak ingat Tuhan, tidak bermaksud bersekutu. Tapi dengar betul kata kalau ni ada sesuatu yang berlaku. Saya balik ke rumah apa, dia kadang dah subuh, saya dah letih Ustaz. Saya balik ke rumah tempat pengantin balik, saya tidur. Pukul pagi lepas subuh Ustaz, saya balik, kereta berlanggar Ustaz, terbakar. Dua-dua kita terbakar Ustaz. Itu di mana letaknya Ustaz? Saya ingat lama saya tahu cerita tu Ustaz. Laki dia tak pergi hari tu Ustaz malam. Ini antara orang buta dengan ya. Itu macam mana tak? Kita bukan kata apa, hanya kita dengar petua saja. Kalau macam tu, kerana saya tak langgar, saya nampak dia lalu, biarkan dia lalu, biar dia buat lagu lah sini. Saya pun kata ini masa ni dah hantu jembalang jalan, baca tak mau kacau, saya baliklah balik. Itu macam mana Ustaz? Tapi pagi tu Ustaz, lepas subuh saya balik, dua kita terbakar Ustaz, di tempat yang sama di mana saya berhenti. Dia langgar ular tu tak? Saya tak langgar. Tak, dia. Tak, tu tak tahu saya. Itu macam mana Ustaz? Tak, saya ingat petua. Saya bukan tak ingat Tuhan, bukan kena takut kerana apa. Saya petua. Dan lagi pun hari dah laut malam. Kerana kalau kita berjalan malam, ya, jangan langgar. Tak. Sebab Nabi ada bersabda, bila jumpa ular, dia ada petua. Dia ada petua dari Nabi. Bila kamu lihat ular, hendaklah kamu bercakap, ular, andai kata engkau jadi-jadian, engkau berada dari sini. Andai kata dia tidak ada apa-apa perubahan, sebab kalau dia itu jin, dia akan lari. Tapi bila dia diam saja, itu ular sebenar, dan bunuhlah, kata Nabi. Ada panggung. Ini sebesar batang pinang Ustaz. Batang pinang besar lalu. Jadi saya berhenti, saya suluh. Lepas dia lalu Ustaz, saya tengok untuk ini masa apa ni, jin-jin apa ni, syaitan berjalan malam. Lebih baik saya balik, saya tak turun jalan. Itu macam mana? Itu bukan kerana saya. Itu tak apa Pak. Tak mengapa. Malah Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, bila sebelah petang hendaklah kamu tutup tingkap-tingkapmu, sebab pada waktu itulah syaitan balik ke sarangnya masing-masing. Saya begitu. Nanti setelah maghrib tak buka balik, tak mengapa. Sebab ketika itulah, itu sebabnya kita selalu jumpa ya, anak-anak kita bila maghrib dekat-dekat senja itu dia naik pokok, dia selalu jatuh. Kerana macam itulah. Ini pukul sepatutnya anak-anak yang baru dekat-dekat maghrib itu, anak-anak disuruh masuk rumah. Sebab ketika itulah syaitan sedang. Ini pukul 2 pagi Ustaz. Saya masih ingat pesan awak tua saya. Kalau apa dia kata, dah balik kalau malam, biarkanlah dia orang jalan dulu. Oh gitu. Tak apalah, tak ada masalah. Tak ada masalah. Saya tanya pagi tu saya bawa Rahmah pergi balik ke Kenuri tu Ustaz. Kesan apa? Kita terbakar dia. Ustaz, kira kita tak usah hubung kaitkan ular tu dengan aksiden. Tak ada. Ini tak ada kaitan. Tak ada kaitan. Tapi hanya saya kaitkan Ustaz yang lalu tu, saya tak nampak ular tapi tak boleh dipegang. Tak nampak Ustaz, dia lalu begitu. Tak besar apa. Lepas tu nak cerita singkatnya ni, syaitan sangat suka mengganggu kita. Supaya satu orang pernah Ustaz bawa ke Ustaz Harun Din kerana dia kemasukan jin. Lalu Ustaz bawa untuk Ustaz,
Harun bin terkenal orang yang boleh berkomunikasi dengan makhluk yang masuk dalam. Ustaz saksikan beliau mengobati, confirm orang ini kena sihir. Setelah orang itu sedar, dirawat oleh beliau, dia kereta lain dengan keluarganya, Ustaz kereta lain. Lalu Ustaz pun balik. Waktu itu sudah jam 2 lebih kurang jam 2 malam. Meninggalkan rumah Ustaz Harun bin, lalu balik. Begitu Ustaz masuk, yang Ustaz parking kereta agak jauh, masuk, bau busuk satu kereta. Ustaz seorang. Busuk sebusuk-busuknya. Kalau start kereta, kita tahulah ini permainan syaitan supaya kita takut. Awak telah tolong orang itu rawat dengan cara Islam, dia tak ganggu kita. Sepanjang jalan Ustaz baca ayatul kursi, Ustaz baca ayat-ayat 3 Qul, Ustaz baca. Terus dari Bangi itu terus Serdang, Kembangan, bau betul sampai di tol Sungai Besi baru hilang bau itu, macam biasa. Ini Ustaz tahu, Ustaz yakin ini semua permainan dia. Dia cuba nak gertak kita, nak warning kita. Lain kali jangan seolah-olah begitu. Kalau kita tak kuat tak ada maknanya panduan-panduan yang Nabi kata ayatul kursi boleh memusnahkan syaitan. Kan ada semuanya itu. Bawa 3 Qul dapat. Dia permainan kita lah. Ini yang Ustaz maksudkan. Dengan adanya akidah, insya-Allah kita tak mudah dipermainkan syaitan. Macam tadi menghubung kaitkan abang pergi keluar angkasa ini, dia bermain di situ. Betul tak? Kalau kita tak kuat-kuat, kita boleh. Itu sebabnya akidah mustahak sangat mustahak. Kalau tadi Ustaz katakan salat adalah syariat pertama, itu sempena Isra' Mi'raj. Betul tak? Isra' Mi'raj itu setahun lagi akan hijrah. Sedangkan Nabi berada di Mekah 13 tahun. Kemudian ada di Madinah 10 tahun. Kemudian puasa, zakat semua di Madinah. Maknanya 12 tahun pertama sebelum ada salat, apa yang Nabi buat? Akidah. Macamlah buat binaan KLCC, Twin Tower tu. Ustaz yakin pilingnya itu makan masa lama tu. Betul tak? Nak kokohkan dia punya foundation, barulah merakit-rakitkan aluminium ke besi di atas tu. Tak begitu susah sebenarnya. Itu semua syariat. Nah, akidah ini buatkan piling ini makan masa. Itu sebabnya usaha untuk belajar akidah ini memang usaha yang sangat mustahak. Sangat mustahak. Betul tak kan? Sebab banyak kita tengok pakcik-makcik kita balik dari Mekah berkali-kali, umrah setiap Ramadan, tapi syirik masih buat juga. Ini apa sebab? Karena orientasi kita dalam pembelajaran agama bukan akidah dulu, selalunya ibadat dulu.